Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak buat cerita pasal Sanusi ni gagal menguruskan negeri Kedah. Tambah-tambah Exco yang dilantik oleh Sanusi sebagai Exco pelancongan. Apa yang jadi? Hampa tak reti promosi ke? Hampa tak reti nak fokus betul-betul ya supaya dapat menjemput orang. Kan? Apa dia lagi pengurusan sampai kereta sewa dekat belah Langkawi bankrupt. Kedai-kedai makan dia dah jadi sunyi macam hantu. Kan? Lagi ferry pun dah kurang dah. Kan? Dan juga sampai flight pun kurang dah yang akan hadir ke kawasan Langkawi. Kenapa jadi macam tu? Sebab apa? Langkawi dia dah tak jadi tempat tumpuan. Kenapa orang ni sanggup memilih tempat lain? Sanggup pilih ke Thailand kan, ke Indonesia, ke serata tempat-tempat lain. Kenapa tidak Langkawi? Kan? Jadi disebabkan pengurusan untuk hadir ke Langkawi tu, kita boleh tengok tak ada pun dia buat promosi ataupun disupport oleh kerajaan negeri kan, promosi kan. Dan hang sebagai Menteri Besar Kedah, hang umumkan nanti akan ada tu, kami dekat Langkawi kami akan buat ni sekian. Tak ada, langsung tak berlaku. Yang last yang berlaku, yang pentunjukan tentera udara hai tuan. So waktu Perdana Menteri P Sanusi pakai baju putih itu kan, dan tak ada apa pun. Habis yang tu, habislah. Dah tak ada orang nak pi sana dah. Jadi macam rumah hantu, kawasan hantu, hotel-hotel hak bertingkat-tingkat tu semua jadi hantu habis. Satu lagi, bebas cukai pun depa dah tarik hari tu. Depa dah tarik. Lepas tu tiba-tiba sekarang ni depa nak bagi balik. Sebab apa? Sebab depa duk desak minta kerajaan bagi balik. Zaman hampa yang hampa tarik. Hampa tarik bebas cukai. Sekarang ni semuanya hampa duk desak supaya hampa dapat bagi balik. So aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar apa hak sahabat aku ni cakap dan menceritakan soal Langkawi dan pemerintahan Sanusi. Jom sama-sama kita dengar. Namanya Pulau Bebas Cukai, tapi semua barang kecuali arak semua mahal. 4 hari lepas ada satu video yang dimuat naik ke dalam YouTube by Agenda Daily. Video ni tunjukkan satu kenyataan media daripada MB Sanusi pasal apa sebenarnya yang berlaku dekat Langkawi. Ada betulnya juga apa yang MB Sanusi ni cakap, iaitu takkanlah setiap tahun rakyat Malaysia nak pergi Langkawi. Ada yang dah mai tahun lepas, takkan nak mai lagi tahun ni. Tapi pada masa yang sama kena fikir juga, Langkawi ni ada International Airport. Dan Langkawi ni satu pulau yang special. Ada LADA, ada Langkawi Development Association. Special lah Langkawi ni sebab dari awal lagi kita memang nak Langkawi ini develop and go international. Itu aspirasi daripada Tun Mahathir. Sempena Deepavali ni pula ada laporan akhbar yang bagi tahu 10,000 pelancong masuk dalam Langkawi. It's a good sign. Tapi overall dia still merosot dan komplain dekat bawah video yang dimuat naik itu bukan setakat barang harga mahal. Ada yang komplain ferry sempit dan rasa tak selamat. Selagi ferry tak selamat, mereka tak nak pergi ke Langkawi. Ada juga yang komplain harga barang dekat Langkawi ni lagi mahal dari Kuala Lumpur. Ini bukan komplain kali pertama kita dengar. Sebelum ni kalau kita pergi Langkawi, memang peniaga akan cakap tak ada lah murah mana, sama aja harga macam dekat KL. Kita faham lah, tempat international. Tapi ada juga komentar daripada netizen yang bagi tahu harga barang dekat Langkawi ni lagi mahal daripada apa yang ada dekat Krabi dan juga Phuket. Maksudnya, baik mereka pergi Krabi dan juga Phuket. Dekat Phuket saja, 8 bulan pertama mereka pada tahun ini, mereka dah kutip banyak 370 bilion baht. Maksudnya sekitar 50 bilion ringgit. Unjuran sehingga hujung 2023, mereka jangka mereka akan dapat sebanyak 80 bilion ringgit. Yang perlu kita sedar sekarang, krisis ini dah mula dipolitikkan. Ada yang salah menyalah. Ada yang cakap Menteri Pelancongan sengaja untuk memburukkan imej pelancongan di Langkawi walaupun baru berlaku bulan 10. Highlight daripada video itu seolah-olah bulan 1 sampai bulan 10 ini memang Menteri Pelancongan punya kerja. Ada juga yang berpendapat sebab kita tidak mempunyai culture yang terbuka seperti negara luar. Mungkin dengan kelab-kelab malam, penari-penari seksi dan lelaki-lelaki dan perempuan cantik yang dipertayangkan untuk pelancongan. Ada juga yang berpendapat sebenarnya disebabkan negeri ini tak sehaluan.
dengan kerajaan persekutuan. Kalau diikut pada model Malaysia, Pulau Pinang dan Selangor pun pernah lama untuk tak berada sehaluan dengan kerajaan persekutuan. Tapi ekonomi dan juga pelancongan tidak mendapat tempias yang sama macam dekat Langkawi. Kita ambil model luar juga seperti Phuket, Bali, Lombok. Wilayah-wilayah ini tak semestinya selalu sehaluan dengan kerajaan persekutuan mereka juga, kerajaan pusat. Kalau pada peringkat pelancong tempatan ini, adakah rakyat beranggapan bahawa Langkawi ini bukan lagi destinasi pelancongan yang menarik? Atau apa sebenarnya masalah yang tengah berlaku dekat Langkawi ini? Adakah Langkawi ini menjadi semakin tidak menarik disebabkan hanya kerana kerajaan persekutuan ini tak sama dengan kerajaan negeri? Soalannya sekarang, apakah tanggungjawab LADA ini untuk memajukan industri pelancongan di Langkawi? Komplain tentang harga barang dan harga hotel yang mahal ini bukan satu benda baru. Dah banyak kali, dah lama dah kita dengar. Jadi apa tindakan LADA dan juga tindakan kerajaan negeri? Industri pelancongan ini sebenarnya memang perlu belanja yang besar. Tak bolehlah kita biarkan semata-mata kita nak kata peniaga yang tak pandai untuk uruskan ataupun orang tempatan yang tak buat apa-apa. Fizikal Langkawi ini memang ada perubahan, sikit demi sedikit. Maksudnya perubahan yang ada ni tak cukup. Nak tak nak kita faham, mungkin kerajaan persekutuan boleh untuk ambil tindakan untuk tambahan dana. Tapi apa tindakan LADA? Apa kerja LADA belakangan ini sampai ferry pun dalam kenyataan media oleh Menteri Besar baru saja diuruskan. Ada persetujuan di antara konsortium ferry dan Menteri Pengangkutan untuk adakan 5 trip satu hari. Tuding menuding jari ini tak bagus. Baiknya pemimpin-pemimpin ambil inisiatif untuk lakukan sesuatu kepada industri pelancongan di Langkawi. Kata pengerusi LADA, orang tempatan ni sebenarnya bantu pelancongan dekat negara jiran, tak bantu di Langkawi. Tapi sebenarnya, apa yang LADA dah buat untuk Langkawi? Belanjawan keseluruhan Kedah untuk satu negeri pun makan 1 bilion. 79 kali ganda lebih kecil daripada apa yang Phuket sahaja dapat untuk satu daerah. Pelancong luar ni ramai je yang tak pernah pun pergi Langkawi lagi. Pelancong-pelancong luar ni akan pilih tempat yang tourist friendly, nampak progresif, sesuai dengan culture mereka dan juga ada pembaharuan. Nak tak nak, kena ada tarikan baru dekat Langkawi ni. Takkanlah 30 tahun kita nak tengok burung helang saja dekat Pekan Kuah. Dia tak sama dengan KLCC. KLCC dah 20 tahun, 30 tahun pun masih nampak baru. Burung helang tu lama-lama pun berkulat juga. Kita ada Pulau Pinang, kita ada Kota Kinabalu. Tempat-tempat ni tak ada pun benda yang sama, Kat, Bali ataupun Krabi. Sampai bila nak salah menyalah? Daripada kita memikirkan projek-projek baru dan projek-projek mega yang perlu dilakukan di negeri utara, baik kita perbaiki apa yang ada dekat industri pelancongan yang sepatutnya malar segar dan malar hijau untuk dijadikan tarikan kepada pelancong-pelancong antarabangsa. Okey, geng. Jadi, pimpinan-pimpinan ni, dia hanya mengekalkan perkara-perkara, benda-benda dan juga promosi ke apa cara yang lama, tetap juga meneruskan apa yang dibuat daripada zaman Mahathir sehinggalah zaman Pak Las, zaman Najib, zaman Mahathir balik, sehinggalah zaman Muhyiddin dan sehinggalah sekarang ni benda yang sama. Tak ada langsung usaha untuk nak buat satu perubahan. Tak ada langsung nak buat satu logo yang benda pelik. Contoh macam dekat Langkawi ada burung elang. Kita buat lagi design lain, bentuk lain. Buatlah. Kan boleh je berbincang dengan kerajaan pusat, perlukan modal, perlukan dana. Tapi depa tak. Depa hanya salahkan orang. Kan? Depa tak pernah buat salah. Kan? Sedangkan Sanusi Makno yang mempengusikan CEO LADA tu. Kan? Kalau betul-betul hang tak boleh, serah dekat kerajaan pusat. Biarlah kerajaan pusat ambil alih terus Langkawi. Settle masalah. Kerajaan pusat dia ada dana, dia boleh buat perubahan, dia boleh buat pembaharuan. Sebab dulu sebelum ni kita duk dengar dan apa yang aku pun pernah macam beberapa kali. Dulu disebabkan burung elang yang besar itulah dapat menarik minat kita ke Langkawi. Dan apabila benda dah bosan, orang pun malah malah nak pergi. Tambah kos sara hidup di sana pun tinggi. Perbelanjaan, mereka nak belanja, mereka nak beli apa. Lebih mereka pergi Phuket, pergi masuk Thailand dalam beberapa ratus kilometer sampai. Kan? Ataupun mereka naik flight pun tetap mereka boleh sampai. Lagi seronok, lagi murah, lagi puas hati. Kan? Jadi bukan aku nak kata lah, apabila bukan ahli-ahlinya kita lantik menjadi menguruskan sesuatu tu, bila gagal, dia memang dia suka menyalahkan orang lain. Apa yang berlaku dekat negeri Kedah semua tak pernah betul.
Semuanya salah. Semua orang lain salah. Sanusi je betul. Tambah tim-tim dia, esko-esko dia. Hampa buat apa? Sama macam baru ni kita terjumpa beras yang disorok di negeri Kedah. Kan? Esko pertanian dia buat apa? Esko pertanian daripada sebelum kerajaan dia itu pilihan raya negeri itu buat apa? Dan selepas ni esko yang terbaru dia buat apa? Sama ada goyang telok, makan gaji buta, tidak menguruskan apa yang sepatutnya urus, tidak dia tak turun kawasan dan langsung dia tak pergi tengok ke gudang-gudang. Samalah seperti Langkawi. Depa tak turun, depa tak pergi depa tak pergi dengar apa masalah-masalah ni hak yang kurang menarik minat orang Malaysia ataupun orang-orang pelancong-pelancong daripada macam negara luar mai ke Langkawi. Kenapa rakyat Malaysia sendiri pun sanggup memilih pergi ke Terengganu, pergi ke dekat Selangor punya ni, lepas tu pergi dekat Port Dickson, pergi ataupun dia pergi masuk Thailand. Sebab apa, geng? Jadi apabila kepimpinan tu dia tak reti macam dia tak reti buat kerja, dia tak reti modelkan kembali kan supaya dapat menarik minat orang, dan dia macam dia tak reti create satu event ataupun satu apa-apa je, contoh macam jom heboh ke ataupun buat kempen makanan ke, tapi kita memerlukan satu gabungan. Contoh macam dekat negeri Kedah, orang Kedah diutamakan supaya dapat menarik minat orang daripada negeri lain dapat terbang ataupun naik feri mai ke Langkawi. Apabila bukan ahli-ahlinya, dia akan jadi mengarut, dia akan jadi punah habis ya, nak buat apa. Bila orang kemaruk semata-mata kemaruk kuasa, tak ada pengalaman, tak ada ilmu pengetahuan, hancur nak abang pergi apa. Memang punah ranah habis. So aku nak bawa pula kita daripada Kedah kita pergi ke Pulau Pinang. Okey, aku nak bawa bersama-sama dengan apa? Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat ni, menceritakan soal ahli Parlimen Pulau Pinang dan apa yang berlaku dekat Pulau Pinang dan apa yang berlaku oleh ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Jomlah kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat ni. Jom. So untuk orang Pulau Pinang, inilah dia pemimpin hero kita yang baru. Tak pernah mencarut, tak pernah cakap mohong. Penang ni dah tak ada pemimpin yang elok dah ke? Itu antara persoalan daripada kawan-kawan daripada negeri lain. Bila mana baru-baru ni ada 2 orang ahli parlimen daripada Pulau Pinang yang buat kenyataan sembrono tanpa ada fakta. Ahli parlimen yang pertama dalam Dewan Rakyat, dia tanya dekat Menteri Pengangkutan berkenaan dengan feri baru di Pulau Pinang yang mana ada 4 biji tapi 3 biji saja yang beroperasi. Dalam Dewan Rakyat, ahli parlimen ni dia kata ada banyak feri yang rosak daripada 4 biji feri yang main tu. Bila Menteri Pengangkutan tanya balik berapa banyak yang rosak, barulah dia habaq kata 1 rosak tak beroperasi, 3 saja yang beroperasi. Dan bila dapat jawapan daripada Menteri Pengangkutan beritahu daripada 4 biji feri tu 3 biji beroperasi dan sebiji lagi adalah feri yang spare, bukannya rosak. So nampak tak? Benda tu dia simple ya. 4 biji feri, 3 biji beroperasi, 1 biji spare. Tapi bila maklumat ni sampai ke tangan orang yang jahat, hati dia jahat, mulut dia jahat, mana sepatutnya dia boleh tanya je kenapa satu feri tak beroperasi. Tapi dia buat kesimpulan kata feri banyak rosak. So hati-hati ya, bila ada orang-orang yang macam ni sampaikan berita, cek balik fakta tu, betul ke tak betul apa yang dia puan kata. Ahli parlimen yang kedua pun daripada Pulau Pinang juga, katanya pemegang PhD, yang mana dalam satu kenyataan dia dalam pimpinan dia punya parti lah, dia kata ada seorang ahli politik di Malaysia ni ada kena-mengena sepupu sepapat dengan ahli politik di Singapura. Dia juga bertalian dengan bekas komunis dan nama pemimpin di Singapura tu pun dia bagi tak betul. So, ahli parlimen ni dia ada PhD tau. Orang yang ada PhD ni maksudnya dia dah lalui proses untuk nak uji dia punya kesarjanaan tu. Dalam proses dia nak dapatkan PhD tu, dia nak buat keluar fakta-fakta yang sahih dalam dia punya tesis. Maksudnya seorang pemegang PhD ni dia dah terlatih dah untuk cari fakta-fakta yang sahih sebelum dia keluar kenyataan. Tu saya pun pelik tak, daripada mana ahli parlimen ni dapat PhD dulu. So sebagai rakyat biasa ni kita kena hati-hati bila dapat maklumat-maklumat yang macam ni jangan terus percaya bulat-bulat.
Kalau kita tengok daripada kenyataan dua-dua ahli parlimen daripada Penang tu, kita tengok dia bercakap lancak ya, macam tak ada salah langsung. Maksudnya sebelum-sebelum ni yang mereka punya ceramah, mereka punya ucapan tu, kita boleh cek balik fakta yang dia bercakap, betul ke tak betul. Sebab macam dah biasa dia bercakap benda yang tak betul ni. Tu macam mana Pulau Pinang ni dah tak ada ke pemimpin yang elok sikit? Jawapan dia ada. Siapa dia? TKM 1 Pulau Pinang, Prof Muhammad. Saya nak cerita satu benda yang Prof Muhammad dah buat antara bulan 10 dengan bulan 11 ni. Pada 11 Oktober 2023, Prof Muhammad telah buat satu kenyataan media mana dia mohon untuk masjid-masjid dan juga surau di seluruh Pulau Pinang untuk buat solat sunat hajat mendoakan kesejahteraan umat Islam di Gaza, Palestin. Dalam kenyataan media tu juga diumumkan untuk buat himpunan solidariti bersama-sama dengan rakyat Palestin. Dan yang ketiga, dilancarkan satu tabung bantuan kemanusiaan Palestin untuk nak diserah kepada umat Islam Palestin. So pada 13 Oktober telah dibuat satu himpunan solidariti bersama rakyat Palestin di Masjid Negeri Pulau Pinang. Save Palestine! Save Palestine! Save Palestine! Save Palestine! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami berhimpun beramai-ramai menyatakan solidariti umat Islam negeri Pulau Pinang membantah sekeras-kerasnya kekejaman Zionis Israel melakukan serangan ke atas bumi Gaza, Palestin. Kemudian pada 20 Oktober 2023 telah dibuat satu majlis penyerahan sumbangan daripada penyumbang-penyumbang yang nak sumbang ke tabung bantuan kemanusiaan Palestin tu yang dihadiri juga oleh Tuan Yang Terutama Negeri. Yang mana pada waktu tu disasarkan jumlah kutipan sumbangan adalah sebanyak RM500,000, setengah juta. Pada 29 Oktober 2023 telah buat lagi satu himpunan bersama-sama dengan 150 NGO di pekarangan Masjid Daerah Seberang Parai Tengah. Mesej yang kita nak sampaikan dari Pulau Pinang bersama-sama dengan Kerajaan Malaysia yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Mesejnya adalah hentikan serangan, hentikan kezaliman kepada rakyat Palestin, dan sokongan dan sumbangan daripada individu dan individu korporat sekarang mencecah insya-Allah hampir 1 juta yang kita akan isytiharkan, dan kita akan memberi sumbangan ini terus kepada rakyat Palestin, tuan-tuan. Dan yang terkini, perkembangan terkini 10 November 2023 telah dibuat satu sidang media oleh Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang yang juga yang di-Ketua Majlis Agama Islam di Pulau Pinang, penyerahan sumbangan bantuan kemanusiaan Palestin yang mana nilai sumbangan dia tu berjumlah 1.2 juta lebih, yang mana sasaran awal RM500,000 saja, tapi Alhamdulillah telah mencapai sasaran dan melebihi daripada apa yang disasarkan. Jazakallah, barakallah fiik. So untuk orang Pulau Pinang, inilah dia pemimpin hero kita yang baru. Pemimpin yang macam ni lah kita akan ikut. Tak pernah mencarut, tak pernah cakap bohong, cakap ada fakta, yang paling penting dia buat kerja. Okey, geng. Itulah serba sedikit perkongsian sahabat tadi berkaitan Timbalan Menteri 1 Pulau Pinang. Dia alhamdulillah dia banyak sangat aktif, dan kita boleh tengok kepimpinan daripada Perikatan Nasional dan Parti PAS yang ada dekat Pulau Pinang pun berterabur, bercakap sedap-sedap, tapi jenis orang tak mau tanya. Samalah Kedah dengan Penang ni sama aja. Perangai ahli-ahli Parlimen PAS ni sama aja perangai, sama aja mulut, samanya hati yang penuh busuk, kan, seperti mana Ustaz Fawaz baru ni. Oh, bukan main lagi duk kata ferry rosak lah, itu rosak lah apa. Bila direct tanya dengan menteri pun jawab, oh, terus angkat jari. Oh, okey. Cuba abang tengok apabila pengurusan ni diurus dengan orang-orang yang tak reti, orang-orang yang tak berbincang, orang-orang yang tak ambil nasihat daripada orang. Jadi semua akan jadi gagal. Pulau Pinang kenapa sampai saat ini pelancongan tetap juga ada orang mai. Tetap Pulau Pinang dia tak jadi seperti Langkawi. Sebab apa berlaku macam tu? Kenapa Pulau Pinang masih di orang luar negara, orang belah-belah Arab ke manakah mai Pulau Pinang? Kenapa tak pilih Langkawi? Sedangkan anda kata kita fikir Langkawi lagi syok. Tapi kenapa dia pilih Pulau Pinang? Sebab Pulau Pinang ni dia
kepimpinan di yang memerintah Pulau Pinang, dia depa ni bijak rebrand balik. Rebrand, buat sesuatu tempat-tempat yang tempat lain tak ada. Kan bukit yang ada, kerajaan negeri manfaatkan bukit tu supaya dapat menarik pelancongan. Okey, dekat belah-belah laut mana-mana kan buat satu event tepi tu, panggil orang buat apa-apa, buat konsert ke ataupun buat apa-apa game ke apa ke, dapat menarik. Kan bukannya menarik daripada negeri Perak, negeri Kedah saja, negeri Perlis saja. No, dia mai sampai kat belah-belah KL Selangor apa-apa. Turun mai dekat Pulau Pinang. Awak jadi macam tu. Kenapa dekat negeri Kedah tak buat lagu tu? Jadi itulah pada aku, apabila kita ni tanggungjawab kita sebagai rakyat, kita melantik bukan ahli-ahlinya, memang mengarut habis. Kan kalau apa tengok kan, aku akan bawakan sedikit ucapan Iswadi Moni menceritakan soal apa? Soal pengurusan pelancongan di negeri Kedah. Jom sama-sama kita dengar. Isu baru-baru ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapati tak lama lagi depa Bali, cuti depa Bali hari Senin ni kan. Hari Ahad ni kan depa Bali. Kemudian berkenaan dengan depa Bali, dikatakan bahawa di Langkawi yang menempah tak sampai berapa, 30% tak sampai kot. Biasanya kalau Langkawi ni penuh musim cuti. Ramai yang rela pergi ke mana tuan-tuan? Pergi ke Hat Nyai. Pergi ke Thailand untuk bercuti. Baik. Ramai terpedaya. Kononnya kedai makan di Langkawi cekik darah. Kehadiran pelancong ke Langkawi semakin merosot sejak kebelakangan ini sehingga menyebabkan industri kedai makan dan kereta sewa di pulau itu mengalami kerugian, banyak didorong oleh tindakan orang ramai yang lebih memilih Hat Nyai di Thailand sebagai destinasi pelancongan. Malah, faktor harga makanan dan penginapan yang lebih murah di selatan Thailand turut menarik minat pelancong antarabangsa untuk memilih lokasi itu berbanding Langkawi. Ketua Pegawai Eksekutif Pelancongan Langkawi, Zainuddin Zakaria berkata sebenarnya tarikan tawarkan negara jiran itu termasuk perjalanan ke sana yang jauh lebih mudah. Mungkin ramai tidak mahu ke Langkawi disebabkan isu kekurangan trip ferry dan ada yang takut apabila dimomokkan dengan harga makanan yang mahal. Sebenarnya banyak kedai makanan menawarkan pakej berpatutan. Saya nak tambah sikit lah. Setakat pakej berpatutan tu, makan dan sebagainya itu satu hal tuan-tuan. Tetapi ada juga dakwaan daripada pelancong sendiri bahawa kerajaan negeri Kedah sehingga menyekat cara mereka berpakaian. Yang ini dibangkitkan oleh Datuk Tiong di dalam parlimen tempoh hari apabila MP Kedah sendiri bertanya kepada Hanayoh pada waktu itu, kenapa litua di Langkawi tak melalui Langkawi? Kenapa tak lalu Langkawi? Kemudian Hana kata itu bukan keputusan saya, itu keputusan Menteri Pelancongan. Tu Datuk Tiong cakap, sebab kamu ada polisi mengatakan bahawa, bukanlah kamu ada polisi, tetapi kamu ada dakwaan ataupun ada komplain daripada pelancong mengatakan bahawa bila mereka berpakaian seluar pendek, pakai spaghetti, bukannya berbogel pun, maka terdapat apa orang kata dakwaan, lainnya dakwaan mengatakan bahawa tindakan diambil ke ada sewaktu dengannya lah, sebagaimana ataupun mungkin ada orang tak suka, ada teguran dan sebagainya, sehingga menyebabkan pelancong-pelancong ni rasa tak selesa untuk nak pergi melancong di Langkawi. Itu antara sebab dia. Baik. Nah, perkara itu dibangkitkan oleh Elizabeth Elizabeth Wong dalam parlimen, sehingga kan MP parlimen kata apa, kalau YB nak datang ke tempat ke Langkawi tak berpakaian pun tak apa. Bila dia tanya pasal berseluar pendek tu, tak, orang tanya lain, dia jawab lain. Adakah benar dakwaan tersebut? Itu persoalan dia. Baik, bagi saya dia bukan masalah isu makanan mahal satu hal tuan-tuan. Ada mahal, ada murah. Saya pun pernah pergi Langkawi beberapa kali. Kita faham. Tetapi sebenarnya dia bergantung kepada polisi, kepada cara approach kerajaan negeri itu sendiri. Langkawi ni tak pernah jadi satu permasalahan besar pun sebelum ini. Tapi sekarang kenapa jadi satu permasalahan besar? Antaranya sebab dia diperintah oleh PAS. Tuan-tuan, saya nak kata itu, saya kata awal tadi berkenaan dengan amanah, rahmatan lil alamin, melihat manusia kepada manusianya dahulu. Masalahnya kita nak kata, kita imposkan morality kita sebagai orang Islam kepada orang bukan Islam. Itu masalah dia. Morality orang Islam, dress code kita, kod moral kita berbeza dengan orang bukan Islam. Kita jangan sekali-kali impose moral code kita orang Islam kepada orang bukan Islam. Cara pakaian mereka sedemikian, cara pakaian kita sebegini. Dan dalam Islam sendiri pun dah mengatakan, tunduk pandangan kamu. Kita yang melihat ni kena tunduk. Bukannya kita yang melihat ni, kita pula nak marah orang tu cara berpakaian dia.
Melainkan menyalahi undang-undang. Yang tu betul lah. Contohnya, dia memang tak berpakaian langsung. Itu kesalahan undang-undang. Tapi selain daripada itu, bagaimana dia berpakaian, itu hal dia. Ada orang tak setuju dengan saya. Itu saya kata, belajar lagi. Allah sebut dalam Quran, tundukkanlah pandangan kamu. Betul tak? Allah ada kata, pergilah kepada orang itu, maka pukulkanlah dia, maka hinakanlah dia, maka maki hamun dia. Ada? Tak ada. Tunduk pandangan kamu. Kamu yang melihat tu kena tunduk. Kamu yang melihat tu kena tunduk. Jadi nampaknya, dia salah faham. Itu saya kata, interpretasi agama. Mempoliskan agama macam ni yang bahaya. Yang melahirkan ekstremisme. Sayang Ustaz Wan G berada dalam penjara sekarang ini. Ustaz Wan G PhD dia dalam ekstremisme agama. Dalam terorisme. Kalau ada insya-Allah keluar nanti ialah antara lain saya nak peluk dia dahululah. Sahabat saya kan, rindu sebagai seorang sahabat saya rindukan beliau. Tapi dalam masa sama saya juga suka picking his brain. Seorang yang brilliant bagi saya. Dan juga saya nak bertanya tentang perkara ini. InsyaAllah nanti ada wawancara khas kita dengan Ustaz Wan G, insyaAllah. InsyaAllah. So, kalau kita nak salahkan siapa tuan-tuan? Kita nak salahkan siapa? Kita tengok ahli parlimen dia bagaimana. Kita tengok negeri dia bagaimana. Ekstremisme ini bawa tu bagaimana? Yang dibawa di dalam negeri tersebut. Takut kita dengan apa yang berlaku sekarang ni tuan-tuan. Kafir mengkafir. Kita kata yang bukan Islam lagi di kafir. Yang Islam pun kena kafir. Pulau memulau. Kan, perkara-perkara sebegini yang dibawa dalam politik yang akhir menghancurkan politik itu sendiri. Itulah tuan-tuan. Yang dapat nama buruk akhirnya Islam. Lepas tu bila kita melawan dia kata kita Islamifobia. Itu bukan Islamifobia. Itu sebenarnya adalah menegakkan Islam yang sebenar. Bukan Islam ajaran, bukan Islam sesat yang dibawa oleh setengah-setengah orang. Baik. Dalam masa sama semalam saya bercerita pasal Sanusi kan. Sanusi kan dia kata marah sebab Langkawi sekarang ini menghadapi masalah daripada segi pelancongan. Kan memang kalau diikutkan Deepavali ini sahaja daripada segi pelancongan, daripada segi tempahan kita kata sangat kurang. Tak sampai 10% pun apa orang kata pusat peranginan ataupun hotel di Kedah itu di what do you call that, diisi. Diisi. Alright. Okay. So bagaimana keadaan dia sekarang ini? Sanusi salahkan Tiong jadi punca Langkawi muram. Muhammad Sanusi hari ini menyalahkan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong Kiang Seng sebagai punca malapnya industri pelancongan di Pulau Langkawi. Kata Menteri Besar Kedah itu tindak tanduk serta komen negatif Tiong menjejaskan kemasukan pelancong ke pusat pengenalan tersebut. Enggan menuduh ia sebagai sabotaj ke atas Kedah, Sanusi berkata perbuatan Menteri terbabit sebenarnya menjejaskan kerajaan persekutuan sendiri. Hal itu kerana katanya pendapatan daripada sektor pelancongan akan dikumpulkan kerajaan pusat, manakala negeri hanya tumpang pendapatan daripada jual nasi, jual coklat, hotel. Katanya cukai perniagaan bayaran sepenuhnya kepada kerajaan persekutuan, sedangkan kerajaan hanya mengungkit cukai pintu sahaja. Saya harap perkara ini dapat perhatian kalau menteri beri publicity negatif kepada destinasi pelancongan katanya. So, saya saja nak komen benda ini tuan-tuan. Sanusi mengatakan bahawa pelancongan di Kedah ni salahnya adalah kerajaan pusat. Kerajaan pusat lah menyebabkan orang tak datang melancong di negeri Kedah. Kalau macam tu, apa kata balikkan Kedah ini kepada kerajaan pusat yang memerintah, iaitu Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Sebab kamu tak nak bertanggungjawab terhadap negeri kamu sendiri. Tak, tuan-tuan. Yang nak mempromosikan memang betul. Kita mempromosikan. Tetapi kalau promosi itu datang dengan bukan perkataan negatif daripada Menteri Pelancongan, tetapi daripada perbuatan negatif yang dibuat oleh adun-adun dan juga exco-exco di Kedah itu sendiri, sehingga kan pelancong takut. Ada orang kata tadi, ada saya baca komen, dia kata sebenarnya orang tak datang ke Langkawi kerana ringgit sudah semakin naik. Kemudian kita bahaskanlah, kalau ringgit naik, bukan ke pelancong itu ada banyak duit, sepatutnya lagi ramailah datang ke Langkawi. Oh, tak, bukan sebab tu, sebab harga barang mahal. Tak, tuan-tuan, saya nak cerita pada tuan-tuan, kalau dia orang datang dengan duit USD, bagi barang-barang kita, dia tak kira mahal lah. Kalau dia nak datang dan dia selesa datang,
barang-barang kita naik sikit, bagi dia orang tak ada masalah. Beza RM1 tu dalam 20 sen je duit dia orang. 20 US dollar, 20 sen dolar. 20 sen tu nothing bagi dia orang. Kita mungkin terasa, dia orang tak terasa. Sebenar hakikatnya adalah kerana Hatnyai Thailand lebih bersifat terbuka kepada mereka, itu satu. Kedua, harga-harga pelancongan itu sendiri ditentukan oleh pasaran tempatan, penduduk tempatan, dan yang kena memainkan peranan adalah kerajaan negeri Kedah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, ada kata no, kerajaan Kedah ni sebenarnya harga barang mahal sebab itu pelancong tak datang. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di Penang penuh dah. Di Penang dah penuh, di Pahang dah penuh, di Melaka dah ramai yang datang nak melancong. So, dia bukan isu negara. Ini isu lokal. Yang tak nak pergi tu dia Langkawi saja. Negeri lain, okey, tak ada masalah. Jadi sebenarnya dia bukan isu pelancong. Isu polisi kerajaan negeri itu sendiri. Kena jelas. Sekarang ini mereka tidak jelas tentang perkara tersebut. Kan? Kemana mereka nak bawa? Mereka tidak jelas tentang perkara tersebut. Itu yang jadi isu, tuan-tuan. Itu yang jadi isu. Kan? Jadi bila Sanusi nak tunjuk jari, dia lupa sebenarnya bahawa dia ada exco pelancongan. Soalan kita, exco pelancongan ni buat apa? So, akhirnya mereka jelas menyatakan sendiri bahawa mereka tak mampu, incompetent. Mereka tak mampu nak mentadbir negeri Kedah. Mereka tak mampu nak mentadbir negeri Kedah. Mereka tak mampu nak memberi pulangan. Contoh, saya nak cerita, menurut statistik terbaru 2023, the third quarter, kuartal ketiga pelancongan di dalam negara kita meningkat. Pendapatan sehingga beberapa bilion ringgit. Saya baru baca tadi, daripada segi kadar pelancongan, pendapatan dan jumlah pelancong daripada tahun 2022 sehingga sekarang, jumlah pelancong dan jumlah pendapatan daripada pelancongan itu meningkat. Tetapi peliknya, dekat Langkawi tiba-tiba merudum. Kenapa? Kan? Kalau meningkat di seluruh negara tetapi di Langkawi merudum, di Kedah merudum, tetap umum di Langkawi, sebab Kedah ni tarikan dia dekat Langkawi lah. Persoalannya kenapa? Jadi dekat situ dia cuba tunding jari kepada federal. Masalahnya negeri lain tak ada masalah. Kenapa Langkawi bermasalah? So, soalan yang paling utama yang kena ditanyakan adalah kepada Sanusi sendiri. Kenapa muram? Instead of answering, menjawab. Macam Langkawi dia tu, bila dia tanya betul ke tak boleh pakai seluar pendek, instead of menjawab, dia kata apa? YB nak datang ke tempat saya tak pakai baju pun tak ada masalah. Adakah itu jawapan seorang menteri? Adakah itu seorang ahli parlimen? Adakah itu jawapan seorang menteri besar? Menunding jari kepada orang lain? Sedangkan negeri-negeri lain tidak ada masalah tentang pelancongan. Still okay. Kenapa? Kenapa? Jadi sebab itu kita kata, negeri lain, kalau kita tengok secara statistiknya, peningkatan pelancongan pada tahun 2023, tuan-tuan boleh Google sendiri, adalah peningkatan yang amat drastik berbanding 2022. Jumlah pendapatan meningkat bilion ringgit berbanding 2022. Kalau seluruh Malaysia peningkatan dalam pelancongan, kenapa tiba-tiba Langkawi muram? So, siapa yang menipu? Saya menipu ke? Atau Sanusi sebenarnya yang menipu? Tepuk dada. Tanyalah selera. Sementara itu di Kedah pula, kita duk cerita pasal Selangor kat Kedah. Okay. Langkawi muram, Persatuan salahkan lada jadual feri. Kemerosotan pelancongan ke Langkawi khususnya menyerang penjeraian Delta Bali ini dikatakan berpunca daripada kegagalan Lembaga Pembangunan Langkawi Lada dan kelemahan penyaluran maklumat berkaitan pergerakan feri. Presiden Persatuan Pelancongan Langkawi LTA Zaiduddin Khadir berkata, sebagai agensi bertanggungjawab membangunkan industri pelancongan di Langkawi gagal menangani kemerosotan itu. Lada kata Langkawi dalam keadaan baik. Namun realitinya kami di industri memang amat terkesan dengan keadaan yang berlaku, katanya. Sementara itu Zaiduddin mendedahkan bahawa tempahan hotel bertaraf 3 bintang ke bawah hanya mencapai kadar 10% lebih teruk berbanding tahun lepas. Kita kena ingat tahun lepas tu COVID. Dia justru menyuarakan kebimbangan pulau itu menjadi pekan hantu jika masalah itu tidak ditangani.
Sementara itu, Zainuddin berkata Langkawi juga hanya mempunyai 2 produk baru yang diketengahkan, iaitu projek jambatan kaca Eagle Nest dan pusat selam snorkel di Pulau Singa yang akan beroperasi Disember. Kegagalan menangani kes itu juga katanya mungkin disebabkan oleh kekosongan kerusi CEO yang belum diisi. Sampai hari ini CEO masih belum dilantik, dah 8 bulan katanya. Sementara itu, tisu tiket, Zainuddin berkata maklumat yang lambat dikemas kini menyebabkan pelancong sukar merancang perjalanan. Jadual feri lambat keluar. Baru hari ini, lebih kurang 2 jam lepas baru keluar. Jadi orang nak rancang macam mana? Orang takkan boleh rancang di saat akhir, kata Zainuddin. Bagaimanapun, seorang jururakab sebuah syarikat feri memberitahu maklumat itu tidak dapat. Kita dah letak dalam susun atur. Setiap 3 bulan memang akan ada kemas kini dalam sistem. Manakala jadual feri akan berlayar, kita kemas kini dalam masa seminggu. Jadi pelanggan boleh merancang tarikh. Sementara itu, Zainuddin berharap kerajaan pusat dan negeri sama-sama memegang peranan mempromosikan Langkawi. Okey. Kita tarik. Saya tertarik. Lada ni bawah siapa tuan-tuan ni? Kita tengok. Oh, siapa Muhammad ni? Co-chairman of Board of Director, Datuk Seri Haji Muhammad Sanusi. Oh, dia seorang. Okey. Ini Lada. Top management? CEO ada tak? Oh, deputy CEO. CEO tak ada tuan-tuan. Deputy CEO je. Tapi dia punya chairman dia Sanusi ya. Ui, patutlah. Tak lagi tak apa. Okey tuan-tuan. Menarik. Nusi lah. Yalah memang saya tahu Nusi, tapi saja je saya nak check dulu Kang. Dia kata fakta saya salah Kang. Saya pula kena kan. Alright. Okey kan, alhamdulillah kan. Kita dengar kan apa hak yang dijelaskan oleh Iswadi kan. Dan pada aku kan, benda tu kenapa pemerintahan sebelum ni berjaya walaupun di bawah negeri PAS. Sewaktu Dr. Azizan kan, Ustaz Azizan memerintah negeri Bernama Kedah, awak tak jadi isu ke? Kenapa zaman Sanusi segala masalah pun timbul happy-ha. Kan? Cuba apa tengok daripada segi ayak pun. Sampai sekarang projek ayak yang duit yang diberikan oleh kerajaan pusat tak settle sampai hari ini. Dan tetap juga kan bila macam tanya sepupu-sepupu hang masih rumah hang ada pet ayak masuk tak? Oh, aku dah apply tapi pet ayak belum sampai. Kan masih duk pakai telaga, masih duk pakai pump ayak, duk sedut ayak daripada bumi lagi. Sedangkan kalau dia pakai pipe ayak, dia pakai pump untuk sedut. Sebulan-sebulan dia kena bayar untuk pump ayak tu saja hampir RM10, RM20. Kalau dia pakai pipe ayak, kalau dia pakai ayak hak yang disediakan oleh kerajaan, kan? Kadang-kadang RM6 pun kita tak dan guna RM6 sebulan untuk negeri Kedah. Hang gunakan, hang tak gunakan RM6. Kalau betul-betul hang guna, hang betul-betul ni pun naik RM7, RM8. Mana yang dapat buat penjimatan? Kalau dia pakai pump ayak, dia nak kena sedut ayak, dia perlu pakai elektrik. Pump ayak bukan ada orang hak biasa-biasa, okeylah hak yang mana beli besar lagi. Elektrik of course kuat lagi. Rumah mak bapak aku pakai 2 biji pump. Sebulan-sebulan pun RM20, RM30 untuk pump saja. Cuba apa tengok sampai sekarang kerajaan pusat waktu 2019 dah bagi 900 bilion. 903 bilion kalau tak silap aku, 930 ataupun 903 bilion, 903 juta, 900 juta lebih untuk negeri Kedah. Sampai sekarang mereka tak dapat settle kan? Jadi inilah pada aku untuk pilihan raya yang akan datang, kita wajib ubah kepimpinan di dalam kerajaan negeri Kedah, di dalam negeri-negeri yang diperintah oleh parti PAS. Kita boleh tengok apakah kebanggaan, apakah kejayaan yang diperintah oleh negeri-negeri yang diperintah oleh parti PAS. No, nahi, tak ada langsung. Semuanya dia akan ikut apa yang berlaku dekat negeri-negeri Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Okey, inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share yang tak amat manfaat tuan. Assalamualaikum.